ciri-ciri untuk makhluk. Okey. Ciri-ciri makhluk ni dalam bahasa tauhid kita ada banyak nama lah. Sebagai contoh kita namakan hadis. Hadis ni perkara yang baru. Kita barulah. Mumkinat ni perkara yang mungkin ataupun harus pada akal, mungkin. Macam Ustaz bagi contoh baru ni, naga ke, kanduyung ke, perkara tu mungkin Allah boleh buat. Alam ni ma siwallah, sama semua ni maksud dia. Alam itu ay ma siwallah. Macam Ustaz sebut beliau ni, thumma alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahil aliyil alima. Ketahuilah bahawa alam itu adalah ma siwallah. Semua perkara yang selain daripada Allah itu dipanggil alam. Tak kira alam ke, hadis ke, mungkin ke, sama saja. Dan dia terbina daripada jirim dan arad. Arad itu sifat bagi makhluk. Jirim itu zat bagi makhluk. Contoh bagi jirim yang Ustaz buat, Ustaz tulis daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Neutron ada tapi kita tak nampak. Elektron, ruh ada, cahaya ada, mengambil ruang juga. Malaikat ambil ruang juga. Jin, pokok, rumah, batu dan bumi. Semua ni ada jisim dia, ada bentuk dia. Pokok ada bentuk dia. Itulah jirim bagi makhluk lah. Tapi kalau arad, arad ini apa dia? Arad ini sifat. Kena faham tu. Arad ini sifat. Sifat, bila mana kita kata makhluk yang ada sifat, maka sifat-sifat makhluk itu dia tidak terlepas daripada perkara-perkara yang Ustaz sebutkan ni. Tidak terlepas. Sebagai contoh, kalau manusia, kita bagi contoh lah, sebab makhluk kan banyak. Kita bagi contoh kita lah manusia. Kalau manusia, kita mesti ada tempat kita. Sifat bagi makhluk mesti ada tempat dia. Kat mana dia duduk? Kanan, kiri, atas, depan, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, tenggara, barat daya, barat laut, semua. Ada 6 arah ni semua ni. 6 arah ni arah yang biasa ni lah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau untuk tempat, itu untuk tempat. Kedua, saiz. Mesti ada saiz. Dia tak boleh terlepas. Ini sifat bagi makhluk. Mesti ada saiz. Besar, kecil, besar. Satu lagi, perbuatan. Mesti ada perbuatan kita. Perbuatan kita. Perbuatan makhluk lah maksudnya. Turun, gerak, diam. Apa lagi? Membaca dan sebagainya. Lepas tu, kalau manusia, mesti ada terkait dengan masa. Dua ni penting lah. Tempat dan masa ni, ruang masa ni penting lah untuk makhluk ni. Sebab makhluk ni terikat dengan masa. Terikat. Jadi kita ni ada dulu, ada sekarang, ada akan datang. Dan kita juga ada bahagian-bahagian badan. Ataupun dipanggil kuantiti lah, kuantiti. Kita ada bilangan kita. Kita ni manusia ni banyak. Banyak bilangan kita, kuantiti kita. Ataupun kita ada bahagian-bahagian badan kita. Contoh macam lapisan-lapisan badan. Contoh tendon, kita ada kita ada organ, kita ada jantung, kita ada sel-sel badan. Itulah bahagian-bahagian badan. Jadi, apa yang kita bahaskan untuk arad ni, sifat bagi makhluk ini adalah semua yang dibahaskan di sini adalah mukhalafah daripada Allah. Maksudnya berbeza daripada Allah. Allah tidak ada semua ni. Allah tidak ada tempat. Allah tidak ada saiz. Allah tidak ada perbuatan gerak seperti mana perbuatan makhluk. Tapi Allah ada af'al itu sendiri. Ada perbuatan Allah sendiri. Yang mana af'al Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Macam turun, gerak, itulah berjalan apa semua. Itu tak ada. Jadi kalau kita nampak ada kata-kata yang macam kita nampak perbuatan Allah sama macam perbuatan makhluk, jadi kita kena takwilkan ayat tu. Jadi contoh masa, Allah tidak terkait dengan masa. Tidak terkait dengan masa. Macam bahagian badan. Kalau kita ada sel-sel kita, ada darah kita, ada lapisan-lapisan epidermis kita semua ni, kulit.
Berbeza dengan Allah. Kuantiti. Banyak kita. Kita ada banyak. Berbeza dengan Allah. Allah itu Esa. Satu. Itulah yang perkara yang kita faham. Jadi, recap balik. Apa yang kita faham daripada sini. Ciri-ciri makhluk. Makhluk itu berjirim. Dan dia ada arat. Jirim itu adalah zat bagi makhluk. Dan arat itu adalah sifat bagi makhluk. Jadi bila dibahaskan sifat bagi makhluk, maka tidak samalah dengan sifat bagi Allah. Sifat Allah berlainan. Jadi sebelum kita masuk kepada sifat Allah, kita kena faham dulu sifat kepada sifat. Kita faham dulu sifat kepada sifat. Macam mana kita nak tahu sifat kepada sifat tu? Sifat kepada sifat ni dia ada dua. Sifat kepada sifat. Inilah kefahaman yang mudah lah Ustaz nak bagi. Sifat kepada sifat ni contoh amrun i'tibari. Contohlah. Amrun i'tibari dengan wujudi. Okey, kita pergi satu-satu. Sebab bila kita nak bahaskan sifat Allah, kita akan ada istilah dua ni. Amrun i'tibari dan wujudi. Amrun i'tibari adalah perkara yang dapat difahami dengan akal. Maksudnya perkara tu dapat difahami dengan akal je. Contoh, dan yang bermaksud ia wujud dalam akal kita. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil wujud fi dhihn. Wujud fi dhihni. Maksudnya kita dapat faham je benda tu. Nak kata benda tu ada. Tapi kalau kita nak sentuh, tak dapat. Contoh, bentuk empat segi. Angin kita dapat juga sentuh. Kita dapat rasa. Contoh macam empat segi. Contoh buku Buku. Okey. Betul tak buku ni empat segi? Ya, betul. Cuba sentuh kat mana empat segi tu. Kalau sentuh dekat sini, kena pada buku. Kalau sentuh pada bucu ni, kena pada bucu ni lah. Kat mana empat segi tu? Tak boleh nak tunjuk. Sebab kalau kita sentuh pada buku ni, kena pada buku, tak kena pada empat segi tu. Kat mana empat segi tu? Tak dapat. Contoh lain, bayang-bayang. Betul tak bayang-bayang tu ada? Betul. Cuba sentuh kat bayang. Mana bayang-bayang tu? Nak sentuh, tak kena. Tapi ada. Sungguh, betul tak benda tu? Betul tak? Ada bayang-bayang tu. Betul, sungguh ada. Tapi nak sentuh tak kena. Contoh berlari. Manusia itu berlari. Betul tak orang tu berlari? Sungguh dia berlari, betul tu. Cuba sentuh. Kena pada zatnya. Itu amrun i'tibari. Contoh macam gemuk. Gemuk, kurus, panjang, pendek, berjalan, pecah, bulat. Betul tak kaca tu pecah? Betul. Contoh ada kaca pecah. Dia pecah. Kat mana pecah tu? Nak sentuh, kita sentuh pada kaca. Tapi pecah tu kat mana? Kita faham benda tu. Sungguh benda tu pecah. Tapi kita nak sentuh, kena pada kaca. Faham kan? Jadi itulah Allah dipanggil sebagai amrun i'tibari. Jadi kalau kita ini tilik pada makhluk. Tapi kalau kita tilik pada Allah, sifat yang amrun i'tibari, contoh sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'nawiyah. Ini semua ni sifat amrun i'tibari. Yang mana sifat itu dapat kita faham. Betul kita nampak benda itu ada, tapi kita nak tunjuk tak kena. Dan atau juga dinamakan ia sebagai perkara yang sungguh. Betul tak benda tu ada? Sungguh? Betul? Nak sentuh tak kena. Itulah nama kita sebagai sungguh. Okey. Masalah tu. Dan seterusnya kita masuk kepada perkara yang wujudi. Tadi amrun i'tibari, sekarang wujudi. Perkara wujudi. Okey, perkara wujudi pula. Perkara ataupun sifat yang dapat dicapai oleh panca indera dan dapat difahami oleh akal. Ni wujudi. Wujudi ni perkara yang dapat dicapai oleh panca indera
dan dapat dicapai dengan akal. Panca indera kita ni banyak lah. Rasa kita, hidu semua ni lah. Tangan kita. Contoh, warna merah. Buku itu warna merah. Buku warna merah. Ni merah contoh warna. Ataupun ni warna biru. Betul tak? Betul tak? Buku ni warna biru. Betul? Kita tunjuk, kena pada warna biru. Kita sentuh, kena pada warna biru. Itu dipanggil wujudi. Contoh, kayu. Betul tak ini kayu? Contoh, kita buat contoh, ini kayu. Betul. Mana kayu tu? Kita sentuh, kena pada kayu tu. Maka itu benda ada dan betul. Betul tak itu kayu? Ya, betul. Mana kayu? Tu, dia sentuh kayu. Kena pada kayu. Jalan, meja, halus, kasar, manis, masam. Contoh halus. Betul tak benda tu halus? Betul. Mana halus tu? Dia pun rasa. Oh, halus. Okey. Betul lah halus. Kasar, manis. Manis, rasa dalam mulut. Betul manis. Betul. Dan ada manis tu. Dan bila mana dia kata betul. Bila kata ya, betul tak manis? Ya, manis. Ada tak manis? Ada manis tu. Maksudnya ya dan ada. Kalau macam amrun i'tibari tu, disebut ya saja. Maksudnya sungguh ada benda tu. Maka inilah dipanggil sebagai ataupun dinamakan juga ia sebagai perkara yang ada lagi sungguh. Ada lagi sungguh. Jadi, kalau kita tilik kepada makhluk, benda-benda ni lah kalau kita tilik pada makhluk. Tapi kalau kita tilik kepada Allah, ia adalah sifat ma'ani Allah. Ada 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah. Okey. Dengan maksud, sifat ma'ani kan, kita tengah bahas ni adalah perkara yang wujudi. Jadi, benda tu kita ada dan sungguh. Benda tu nampak. Boleh kita tengok. Boleh kita dapat dengan panca indera. Jadi, dibahaskan dari sini, semua sifat ma'ani Allah dalam kitab Kifayatul Awam dia kata lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Jika diangkatkan hijab kepada kita pada hari kiamat nanti, sudah tentu kita boleh melihat sifat-sifat ma'ani tu. Kita dapat melihat sifat ma'ani tu. Sifat ma'ani tu antum boleh cek sendiri kan nanti. Qudrah, iradah, sama', basar, kalam. Tu. Okey. Masuklah kita kepada perbahasan ilahiyat. Tapi rasanya sampai sini saja dulu. Untuk hari ni. Kita bahaskan, kita bagi tahu je sikit-sikit je. Ilahiyat, perbahasan ilahiyat berkisar mengenai perkara-perkara yang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah, ini kita bahaskan 20 sifat tu lah. 20 sifat. Sifat mustahil bagi Allah maksudnya lawan kepada 20 sifat ini. Maksudnya dia ada 20 jugalah. Dan ada sifat harus. Yang ni ada satu sifat harus bagi Allah. Satu harus. Okey, dibahaskan kat sini. Nombor 2 ni, sifat mustahil pada Allah ni bukanlah bermaksud Allah ada sifat mustahil. Bukan bermaksud Allah ada sifat mustahil. Tak, hasyalillah. Sebab perkara yang mustahil itu mustahil pada Allah. Jadi apa yang kita nak bahaskan kat sini adalah sifat mustahil pada Allah ini adalah mustahil. Sifat yang mustahil itu ada pada Allah. Itu yang dimaksudkan. Bukanlah nak kata, oh sifat mustahil itu Allah ada juga 20 sifat mustahil. Bukan itu. Yang kita nak maksudkan adalah mustahilnya ada sifat mustahil itu pada Allah. Itu yang kita dah faham. Dan semua sifat ni, perbahasan sifat ilahiyat ni, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus ni adalah bersekalinya hukum akal padanya. Yang mana hukum akal ni sama dengan apa yang benar pada Allah, apa yang mustahil pada Allah dan apa yang harus pada Allah. Maksudnya akal kita terima dan apa yang ada pada Allah itu bertepatan. Faham tak? Akal kita kata setiap perkara mesti ada pencipta. Ya,
Allah yang menciptakan. Maksudnya Allah itu wajibul wujud. Allah itu wujud. Akal kita kata mustahil pada Allah ini berbilang-bilang. Allah ni tidak banyak. Allah ni esa saja. Dan itu juga perkara yang mustahil pada Allah. Allah itu mustahil berbilang-bilang. Dan akal kita kata harus bagi akal kita fikir Allah boleh buat naga. Dan itu juga sifat yang harus pada Allah, yang mana Allah boleh menciptakan segala-galanya. Boleh faham setakat tu? Jadi itulah nak kata apa yang akal kita terima dan apa yang ada pada Allah itu bertepatan. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil yang ada pada Allah, sifat mustahil bagi Allah dan sifat harus pada Allah. Jadi wallahu a'lam. Ya Allah, kita akan sambung lagi pada pembahasan yang seterusnya mengenai, kita akan masuklah dalam sifat nafsiyah. Banyaklah Ustaz tulis ni, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah tu macam mana? Tapi Ustaz tak habiskan lagi untuk menterjemahkan ni. Tapi doakan Ustaz untuk supaya lebih rajin untuk menterjemah, sebab susah sikit nak menterjemah ni. Wallahu alam, kita sudahi dengan Ghaffar dan surah Al-As. Tapi surah tu ada soalan tak? Tak ada. Tanya, harapnya faham lah. Alhamdulillah. Kalau tak payah pertanyaan tu. Tapi antara yang perlu faham ni adalah ciri-ciri makhluk. Sebab perlu ingat ciri-ciri makhluk. Dan kena ingat juga hukum akal. Sebab yang ni kita akan kaitkan nanti dengan dalam bahasa sifat tu. Barulah kita dapat kefahaman, kelazatan kefahaman tu dengan betul. Dalam matan Kharidah disebut fafham munihta ladzatal afhami. Fahamilah hukum akal tu dengan sebenar-benarnya, maka kamu akan mendapat kelazatan kefahaman. Wallahu alam. Harapnya kalau antum rasa macam tak faham lagi, antum boleh rujuk video yang Ustaz dah upload dekat YouTube. Video ni pun insya-Allah Ustaz akan upload. Okay. Terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.